Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin, muslimat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan pada malam ini sekali lagi kita bertemu, sekali lagi kita berkesempatan, sekali lagi kita berpeluang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengikuti, menyertai pengajian kuliah maghrib kita pada malam ini. Kita membaca kitab Pelita Penuntut. Moga-moga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan limpahan rezeki, dikurniakan keselamatan daripada wabak penyakit dan berbagai-bagai yang tidak diingini. Moga-moga kita hidup di dalam kebahagiaan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sihat tak sihat? Sihat belaka? Alhamdulillah. 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 Sebelum kita memulakan kuliah, saya diingatkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua, pastikan mic tidak dibuka. Mic tidak dibuka. Sebaliknya, kamera dianjurkan buka supaya saya nampak muka. Lagi baik, lagi afdal. Lagi baik, lagi afdal. Kiranya kita mengaji seperti di masjid di surau, berhadapan. Kita bertatap muka, dan bila bertatap muka tu seolah-olah kita mengaji di masjid ataupun di surau ataupun di kelas. Jadi segi komunikasi kita agak lebih baik, insya-Allah. Jadi saya menyampaikan ilmu dan tuan-tuan puan-puan menerima ilmu tu makna dua hala. Dua hala. Jangan takut saya tak akan soal. Saya tak akan soal. Walaupun tak keluar muka pun, kalau saya nak soal, boleh soal. Sebabnya senarai nama ada pada saya ni. Dia akan keluar nama satu-satu walaupun tak keluar muka. Jadi saya tak akan soal, jangan susah hatilah. Kita soal secara umum kepada saudara-saudara kita yang dapat ataupun yang ingat, yang tak ingat jadi ingat. Itulah hakikatnya kita belajar ni supaya kita ingatan kita kembali terhadap ilmu-ilmu yang kita telah pelajari. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang apabila saya tanya, maknanya rukun semayang berapa perkara? Lepas dia jawab, dia ingat 13 perkara. Dia jawab 13 perkara. Oh, kawan tak ingat contohnya. Begitulah hasrat kita di dalam kita menuntut ilmu, di dalam lebih-lebih lagi di dalam kuliah online. Moga-moga kita dikurniakan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ni muka surat 5 kitab Pelita Penuntut. Muka surat 5 kita berhenti hari itu 25 hari bulan. 25 hari bulan. Okey. Muka surat 5. Jumpa? Yang kitab Jawi lah. Kitab Rumi ni. Jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Kerana bahawasanya kita belajar pada pada Ahad kemarin, kita membahaskan peri pentingnya kita di dalam menuntut ilmu fiqh. Menuntut ilmu fiqh ni sebab kita akan mendapat kemenangan daripada sudut perkara-perkara syariat. Makna lain perkataannya, kita faham syariat ataupun hukum hakam di dalam ilmu fiqh itu. Rubuk fiqh mana? Rubuk fiqh.
munakahat, jenayah, syariat, Susul. Kita susul. Ibadat. Ibadat. Muamalah, Muamalah. munakahat, jenayah. Munakahat. Itu susunan dia. Jadi kita maknanya akan berbahagia sekiranya kita mengaji fiqh. Walaupun asas maknanya kita dari segi tauhid, dari segi akidahnya, kita meyakini bahawasanya Tuhan kita ialah Allah. Itu tak dapat tidaklah di dalam hati sanubari kita, kepercayaan kita. Selepas daripada itu, di samping itu, setelah kita memperakui Allah Ta'ala Tuhan kita, jadi syariat yang kita nak pelajari ini disebut sebagai ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh, ibadat, kita tak lepas daripada itu. Muamalat, kita tak lepas daripada berinteraksi sesama manusia. Munakahat, kita tak lepas dari nikah kahwin apa begitu begini. Dan jinayat, kita tak lepas daripada undang-undang agama kita. Undang-undang agama kita. Jadi dia kata, pengarang ni kata, tak dapat tidak keperluan dan kita berkewajipan supaya kita belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni berdasarkan dalil-dalil. Dia panggil ilmu fiqh ni, dalil-dalil dia Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi kita belajar ilmu fiqh ni ibadat, ada dalil dia. Muamalat, ada dalil dia. Munakahat, ada dalil dia. Jinayat, ada dalil dia. Dan kita belajar kitab ni pula dari sudut disiplinnya, maksudnya kadang-kala kitab tu tak letak dalil. Ayat Quran dia tak letak hadis. Jadi itu menunjukkan bahawa pengarang tu bukan tak tahu dalil. Dia nak, maknanya kitab dia ni pendedahan. Pendedahan kepada pelajar-pelajar ataupun yang membaca kitab dia tu, maka nak panjang lagi, meluas lagi, nak berkenaan dengan dalil-dalil, maka kita naklah mengaji kitab yang besar lagi. Mutawwalat dipanggil, kitab yang besar lagi. Sebab itu step kita membaca kitab ni, kitab daripada kecil sampai besar. Dia tak boleh baca besar dulu. Terpeleok orang kata, tak tahu hujung pangkal. Dia asas. Contoh, kita belajar rukun sembahyang. Belajar rukun sembahyang. Apakah dalil berkenaan dengan wajib sembahyang? Kadang-kadang dalam kitab yang kita belajar rukun sembahyang 13 perkara, tak ada sebut dalil. Tak ada sebut dalil. Jadi kita nak mendalami lagi, maksudnya ada dalil. Quran ada, hadis ada berkaitan dengan rukun 13 tu. Rukun 13 tu berkaitan, maknanya rukun sembahyang itu ada dalil-dalilnya, cuma kita tak mengaji dan tidak sampai ke peringkat itu. Contohnya kitab Al-Mu'inul Mubin. Saya pernah tunjuk kepada tuan-tuan kitab Al-Mu'inul Mubin. Ada dalil-dalil, 4 juzuk kitab tu. Kitab Sabila ada dalilnya. Kitab Buriyatul Tulab, besar-besar tu. Kitab Jawi. Buriyatul Tulab ada dalil-dalilnya. Purung ada dalil-dalilnya. Kifayatul Muhtadi ada dalil-dalilnya. Apatah lagi di dalam kitab yang panjang lebar lagi yang berkait dengan kitab Mughnil Muhtaj fiqh ni. Kitab Iqna, Hasyiah Bujrimi, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, kitab Tuhfah, kitab Nihayah. Berjela-jela dalilnya. Tapi oleh kerana kita ni peringkat asas dia nak khabar ni, tolonglah mengaji ilmu fiqh. Sebabnya kita ni beramal sedangkan semaya, contoh semaya, perkara membatalkan semaya tak tahu. Jadi kita semaya, penyudahnya membatalkan semaya tak tahu. Itu dia. Jadi dengan belajar ilmu fiqh, kita tahu, saya ulang balik ni, kita tahu syarat sah sembahyang. Makna syarat kita dahulu daripada sembahyang itu, syarat sah sembahyang. Lepas itu rukun sembahyang.
Lepas itu syarat kepada rukun, membatalkan semayang, sunat di dalam semayang, makruh di dalam semayang, haram di dalam semayang, komplit. Last sekali sudah semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, aksesori dia pula. Kemas. Makna kita belajar pekoh satu-satu. Tuan-tuan ada kitab Mustika Hadis jilid yang kedua? Ada? Ada tu, tak tahu. Beli jilid yang kedua. Itu nak berdalil. Ada hadis-hadisnya. Berdalil tu. Kitab yang moden sekali, moden sikit, makna berkenaan dengan pekoh Mustika Hadis jilid yang kedua. Yang klasik sikit, Al-Mu'inul Mubin. Ada Al-Mu'inul Mubin? Ada? Ada? Tak ada. Ada. Kita ni kena banyak sikit bahan bacaan. Style orang putih. Style orang putih suka membaca. Suka membaca. Jadi kita ni bahan bacaan. Kalau orang tua-tua kita dulu, tak dapat tidak perukunan ada. Tak dapat tidak buku berzanji ada. Tak dapat tidak perhimpunan amal ibadat ada. Kitab tuntunan ibadat. Talqin, buku semayang tarawih. Itu dia. Tak dapat tidak kita nak refer kepada yang berkaitan seperti mana yang saya khabar sebelum ini. Kita nak takbir hari raya, kita cek dulu takbir hari raya, lafaz-lafaznya. Itu ilmu pekoh yang dibahaskan berkaitan dengan dia suruh kita, sarankan kepada kita belajar ilmu pekoh. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim. Alim ni dia reti. Suatu orang yang pandai dan alim pada ilmu pekoh, lagi yang warak. Yakni amat menjauhkan daripada yang haram-haram. Kita mengaji pekoh ni, menjauhkan benda-benda haram. Kita tahu benda haram, benda halal, benda sah, benda batal, apa begitu begini di dalam pembahasan pekoh. Lagi pula pun orang yang mengaji pekoh ni, maknanya apabila dia alim, artinya dia tahu selok-belok hukum hakam, lepas tu dia warak, maka dia ni terhindar daripada membuat perkara-perkara yang tidak diingini. Kita dah tahu makna bercanggah perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara tersebut berdasarkan dia di dalam pengajian, pekoh. Contohnya orang yang mengaji pekoh berkenaan dengan munakahat, dia tak ambil orang saksi, tak pasal-pasal. Itu dia. Saksi nikah tak ambil orang tak pasal-pasal. Kalau orang tak mengaji pekoh, siapa-siapa je. Kita tahukah dia tu menjadi saksi nikah, dia semayang ke? Kadang-kadang pakai gelar di tangan. Macam mana kita nak jadi saksi nikah? Orang laki-laki pakai gelar. Itu bermakna orang yang tak berapa baik akhlaknya. Contoh lain yang kita nak katakan, seorang yang jadi imam, petang-petang pakai seluar pendek berkebun depan rumah dia. Jadi kalau orang mengaji pekoh, tak boleh, dia ni menjadi imam, kita nak berimamkan dia ni melanggar tegahan Allah Ta'ala, menampakkan aurat. Walaupun masa semayang tak terbuka aurat, tapi dia ni tak buat perkara-perkara yang meragukan. Itu kita contoh. Sebab itu kita, apabila kita mengaji pekoh ni, tahu hukum. Bukan tak sah di dalam semayang dia apabila dia menutup aurat, tetapi akhlak dia. Lepas itu pergi kepada ilmu tasawuf. Menjauhkan daripada yang haram-haram akan sebagai jauh yang sempurna itu terlebih sangat menyusahkan atas syaitan.
daripada 1000 orang yang abid, yakni berbuat ibadat dengan ketiadaan pekoh. Jadi dari sudut lain pula, membuat ibadat yang tak tahu pekoh ataupun di dalam lain perkataan tak tahu undang-undang ibadat itu, tidak menjadi susah kepada syaitan nak menggoda dia. Tak menjadi susah sebab tak tahu. Saya contohkan tadi, maknanya semayang tu kita tak tahu apa nama ni, dia boleh batal. Boleh batal semayang. Dia tak tahu. Jadi kita buat, maknanya Nabi sebut pada akhir zaman ni orang rajin beribadat, ubadun juhal, tetapi dia buat beribadat jahil. Buat ibadat, mengamalkan ibadat, dia jahil, tak tahu. Bang Guru. Dia tak tahu. Ya. Bang Guru. Ini abid ni apa? Abid ni orang suka beribadat tapi jahil. Orang suka. Abid suka beribadat tetapi jahil. Kita dalam ruang lingkup, maknanya ibadat semayang ni sudahlah. Ibadat semayang kita ni. Ibadat semayang kita ni, contoh hak dekat dengan kita. Kita kena komplit betul. Macam vaksin juga, kena komplit 2. 2 dos. Komplit dos pertama, dos kedua. Makna lengkap lah. Makna lengkap berkenaan dengan sesuatu perkara yang kita buat. Sesuatu perkara yang kita buat, segi bacaannya, segi kelakuannya, segi hukum hakarnya, segi sebutannya, lengkap. Lengkap, sempurna di dalam kita melaksanakan. Contoh lain, hak rendah-rendah kita contoh. Azan. Azan semua orang boleh azan. Tetapi betul ke tak, belum tahu lagi. Ashadu. Hai. Betul tak? Betul. Ashadu alla. Hayya ala solah. Hai. Tidak ke tulisnya hayya. 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 Apatah lagi aksesori sebelum azan, selepas azan gitu gini. Azan sebelah tangan. Lepas sebelah tangan tu pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas pula ke tangan. Lepas tu Allah, tangan ni buat benda. Contoh. Lepas tu azan gini dah. Azan begini nak bertempih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nampak tak mengaji fiqh. Kalau orang mengaji fiqh, kitabul azan, bab kisah azan tu mengaji betul. Tangan ni disunatkan letak sini. Letak apa nama ni, anak telinga tu. Begini. Dan jangan dialih-alihkan sehingga azan. Sehingga azan selesai. Contoh. Sini, benda ni. Ada dalam kitab ni, benda ni. Ni. Tekan gitu itu peraturan di dalam kita melaksanakan azan. Nampak remeh. Dan nampak perkara kecil. Tetapi walaupun perkara kecil, jadi hak kecil itu kita perlu ambil perhatian. Jadi yang mengambil perhatian ini orang yang mengaji fiqh, sebab dia pandai. Sebab dia tahu. Saya suka mencontohkan perkara-perkara yang kita buat, yang kita tengok seharian. Begitu juga saya suka mencontohkan semayang, mencontohkan azan,
mencontohkan sembahyang mayat. Itu saya suka mengambil contoh sebab kedapatan di dalam masyarakat kita, minta maaf cakapnya, tak cana perkara begitu. Jadi bagaimanakah kita nak membetulkan supaya benda-benda yang kita lakukan ini 100% betul. Jadi nak 100% betul, melainkan kita mengaji fiqh. Itu dia suruh galakkan. Ceramah gitu gini ni sekali-sekala bolehlah, Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj. Tapi kalau tiap-tiap malam kuliah maghrib mai ngunga-ngunga, tapi ibadat fiqh khususnya tidak diperjelaskan, maka kita di dalam keadaan jemaah situlah, contohnya jemaah situ, maka dalam keadaan tak tentu arah. Tak tentu arah dan tidak tentu haluan. Dan kita pula tak banyak mengaji ataupun study. Tak banyak. Setakat ini siapakah kita perdengarkan orang tua kata pekakah semayang, rukun qauli kita, siapa yang mendengarkan kita? Artinya orang yang lebih pandai daripada kita. Siapa? Takbiratul ihram kita perdengarkan kepada ustaz ataupun tuan guru? Fatihah kita perdengarkan? Begitulah selanjutnya. Salam, salawat, tahiyat kita perdengarkan. Jadi kalau kita tidak perdengarkan, artinya boleh jadi tak betul. Melainkan kita mengaji fiqh. Saya tertarik video ustaz hak mengajar, siapa ngantar video ustaz hak mengajar kisah Fatihah tu, rahawah, syiddah, tawassut, disebut mengaji. Kedapatan kita Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dengar YouTube video tu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Napah tak habis? Adakah kita betul berkenaan dengan bacaan itu? Sebab kalau kita mengaji fiqh, cara tak langsung kita mengaji tarannum. Cara tak langsung kita mengaji tajwid. Secara tak langsung kita mengaji tafsir. Secara tak langsung kita mengaji hadis. Sebab dia berkait dengan Quran, berkait dengan hadis yang nak menerangkan masalah itu. Sebab itulah dia suruh kita, peri pentingnya di dalam kita mengaji fiqh. Tu yang pertama. Yang kedua dia nak sebutkan, kita ni payah syaitan nak menggoda kita. Payah syaitan nak mengelirukan kita. Akhir zaman ni, kita melihat Tok Imam sembahyang asar 5 rakaat, makmum ikut semua. Kenapa jadi gitu? Tok Imam sembahyang maghrib 4 rakaat, makmum ikut semua. Pertama, kategori makmum, kawan tak perasan. Tak perasan. Yang kedua, kategori makmum, rasa kawan betul dah. Yang ketiga, kategori makmum, kawan tahu dah salah tu, tetapi kalau kawan tegur, bimbang kawan salah. Betul tak? Betul tak? Nak tanya. Betul. Berlaku. Kenapa makmum tak tegur Tok Imam lebih rakaat? Tok Imam tak ada arah lah, dia lupa. Dia lupa, tak ada masalah. Bukan saja buat. Kenapakah Tok Imam itu dia tidak menegur imam tu sembahyang maghrib
nak buat 4 rakaat. Lebih. Sepatutnya tahiyat awal, tahiyat akhir. Tiba-tiba imam oleh kerana dia balah dengan bini dia. Sebelum ke masjid tadi balah dengan bini dia. Maknanya Allah, masa Allah, sebab itulah maknanya ada hikmah intiqalat tu. Dan Tok Imam yang tak reti fiqh, bukan nak mengutuk Tok Imam dah. Tok Imam yang tak reti fiqh, dia bangun di dalam keadaan senyap, lepas itu dia dah ke atas dah, baru dia sebut Allah Akbar. Ada jumpa? Kita semayang? Ada. Maknanya dia naik dulu, lepas itu senyap Allahu Akbar. Gua gaya Tok Imam nak menegur. Makmum nak menegur. Sebenarnya intiqalat itu bergerak angkat kepala, maka disunatkan berbunyi selalu. Berbunyi selalu. Itu maksudnya. Jadi oleh kerana itu berlakulah di dalam masyarakat kita, makna Tok Imam pun maksudnya bukan jawatan imam, siapa-siapalah yang mengimamkan, maknanya dia tidak memahami berkait dengan ilmu fiqh. Itulah maknanya peri pentingnya di dalam pengajian ataupun di dalam hukum fiqh ni. Di dalam pengajian, di dalam hukum fiqh ni. Sepatutnya tu imam Allah, dia bertopar nak naik tu, makmum yang di belakang tu khususnya terus dia khabar subhanallah. Terus dia khabar subhanallah. Ini molek ada. Molek ada naik. Itu yang kita nak mengambil perhatian di dalam kitab ini. Dia kata motivasinya belajarlah ilmu fiqh. Bila belajar ilmu fiqh tu serba sedikit kita faham. Belajar ilmu fiqh serba sedikit kita faham di dalam amal ibadat ataupun di dalam hukum hakam yang berkaitan yang kita belajar. Faham? Itu dia nak khabar. Faham? Tak benda, tak gelak saya. Tak tahu dengar suara je. Gelak? Tekan benda ke? Kalau tekan benda. Suara tutup. Suara boleh tutup? Tak boleh, tak jumpa gambar dah. Kamera tu dia ada gambar video tu. Seterusnya. Abid tu tadi yang berbuat ibadat tapi tak ada ilmu. Kerana bahawasanya orang yang alim dengan ilmu fiqh, orang yang alim dengan ilmu fiqh itu jadi seteru syaitan. Sebabnya bising pun ada. Tutup kamera. Tutup suara. Saya kena keluar dulu Ustaz, tak boleh. Suara bising. Okey, saya keluar dulu. Okey. Kerana bahawasanya orang yang alim dengan ilmu fiqh, orang yang alim dengan ilmu fiqh itu jadi seteru syaitan. Maksud jadi seteru syaitan, dia tidak boleh meragu-ragukan kita. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ragu. Mana ayat sebelum itu berbaca ataupun tidak. Jadi kalau kita reti ilmu fiqh, kita ragu, macam mana nak buat? Minta jawab. Ulang balik bacaan. Ulang balik dengan segera. Kita tidak bermain-main dengan keraguan. Walaupun kita jadi imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, data ragu kalau orang mengaji ilmu fiqh. Maknanya ayat sebelum itu kita lupa, baca ke tak? Maka wajib dia mengulang
perkataan itu, ayat itu kalau dia mengaji ilmu fiqh? Masuk dah boleh? Boleh masuk dah? Boleh lah. Itu. Jadi kalau orang yang tahu berkenaan dengan ilmu fiqh ini, tak timbullah semayang Jumaat tak baca ayat tak baca ayat ataupun lupa ataupun bermain-main dia ingatan dia baca tak baca, baca tak baca. Jadi kalau kita baca tak baca, baca tak baca, maka kita ulang saja. Jangan malu-malulah. Ulang kepada bacaan ayat sebelum itu. Maknanya dari segi rukun sembahyang. Dari segi rukun sembahyang. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Orang yang faham ilmu fiqh dalam sembahyang juga, ayat yang dia lupa, dia tak ada taraddud ataupun tak ada serba salah. Saya qulu subha tiba-tiba batuk. Saya qulu subha dia tak tahu batuk itu sengaja dibuat batal sembahyang. Bermakna kalau dia mengaji fiqh, ayat yang dia tak dapat, ulang ayat lain. Ulang ayat lain. Boleh jadi boleh jadi awak nak baca sayaku ulus supaha, nak menunjuk-nunjuk ke jemaah, maka Allah tarik ayat itu lupa daripada ingatan. Boleh jadi. Kadang-kadang time jemaah tak ramai, baca ayat pendek. Jemaah ramai, baca ayat tinggi. Itu menimbulkan tanda tanya dalam hati kita. Kita tak tahu. Oh, dia ni kalau jemaah satu sah, inna a'taina. Satu sah. Kalau jemaah penuh masjid, wailul lil mutaffifin was-samaa'i wat-tariq la uqsimu bihadzal balad. Dia menoleh ke belakang gitu, menengok. Itu boleh jadi Allah Ta'ala nak cabut ingatan dia, makna dia terlupa. Jadi walaupun terlupa, dia baca ayat itu jangan ulang. Buat apa ulang? Tukarlah. Tukar. Dan orang mengaji fiqh ni bila ayat tu tersangkut, maka baca ayat yang tak boleh jadi sangkut. Ayat yang kita fasih betul. Itulah orang mengaji. Orang mengaji. Itu dia peri pentingnya, syaitan itu tak boleh mengganggu. Jadi seteru syaitan. Jadi kalau kita nak bahaskan pula di dalam bab-bab syaitan ni, 7 hari 7 malam tak habis. Ada kitab betul kisah nama-nama syaitan ni. Nama-nama syaitan, Zalambur, Zattabur, A'war, Walaha. Banyak nama-nama syaitan ni. Bab semaya ni Walaha. Bab mengacau-ngacau kita semaya Walaha. Itu makna dikata seteru syaitan. Kerana bahawasanya syaitan menyuruh ia syaitan akan manusia dengan pusuk, iaitu fasik ataupun kerosakan. Jadi syaitan ni menyuruh kita dengan kerosakan. Pusuk makna rosak. Bermakna fasik. Fasik tu rosak. Jadi kalau kita tak tahu hukum, makanya kita tak dapat nak memastikan benda yang kita buat itu salah ataupun betul. Itu fiqh tu duduk situ. Kita mengaji fiqh. Mengaji tauhid, mengaji usul ni nak memantapkan akidah kita. InsyaAllah. Hari Isnin esok, hari Jumaat ni kita baca Tuhfatul Raghibin, khatam insyaAllah. Habis dah. Kita mengaji Miftahul Murid. Miftahul Murid tu kitab kisah sifat 20. Tak banyak juga. Nipis saja. Kita mengaji Miftahul Murid tu makna nak membahaskan secara terperinci yang berkait dengan akidah kepercayaan kita, khususnya berkenaan ketuhanan, berkenaan kenabian
berkenaan perkara-perkara gaib. Jadi saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mengaji Tafaqquh Fiddin, mengaji hari Sabtu, kelas Yayasan Pahang tu, maknanya tiap-tiap hari Sabtu tu kita mengaji Aqidatun Naji. Kita bahas dah kisah ini. Kita bahas dah kisah ini, penghujung kita Aqidatun Naji itu maknanya kisah rezeki, kisah abda begitu gini-gini. Makna akidah, keyakinan kita tu. Itu kitab kisah ilmu tauhid. Kitab kisah ilmu tauhid. Jadi kita ni mengaji fiqh ni maknanya nak faham hukum hakam yang boleh kita beramal. Boleh kita beramal dari segi mana? Dari segi mana? Contoh, sembahyang Jumaat. Sepatutnya setidak-tidaknya pegawai masjid, Tok Imam membaca khutbah, Tok Imam pertama, Tok Imam kedua tak bertugas, Tok Bilal pertama, Tok Bilal pertama bertugas, Tok Bilal kedua tak bertugas. Artinya setidak-tidaknya dia orang ni faham berkenaan dengan rukun khutbah. Faham rukun khutbah. Tiba-tiba imam ni tak membaca satu daripada rukun khutbah itu. Contohnya selawat ke Nabi tak ada dalam khutbah itu. Jadi kita kena perhati orang mengaji fiqh. Dan orang yang baca khutbah itu, dia kena teliti sepatutnya 5 rukun itu ada ke tak ada. Itu penelitian di dalam fiqh. Rukun khutbah tak ada ke tak ada. Saya pernah satu tempat, lama dah cerita ni, saya singgah ke masjid itu. Tok Imam tu membaca khutbah buat sendiri. Perkataan ittaqullah tak ada. Perkataan ittaqullah. Lepas itu saya khabar ke jemaah situ. Saya ni nak pergi ke depan pakai t-shirt, tak sedap sangat tempat orang. Saya khabar ke orang situ, Tok Imam tu tak ada rukun khutbah. Ittaqullah. Dia tak ada ittaqullah, rasa saya ittaqullah lah. Dia tak ada ittaqullah. Maknanya rukun khutbah tu 5 tu tak cukup. Saya khabar orang situ, hehehe. Saya khabar kena tegur tu. Makna ittaqullah tak ada, tak sah. Lah saya, dia buat hehehe. Tak tahu ke mana. Lepas itu hak di depan ni Tok Lebay agaknya pakai jubah, pakai serban 2-3 lapis serban pakai ni, tak tahu rukun khutbah tu tidak dibaca oleh Tok Imam itu. Saya keluar, saya dengan ayah saya pun khabar sebab 2 beranak semayang dekat. Ayah saya ittaqullah tak ada, ayah saya khabar. Ittaqullah tak ada. Lepas tu kami 2 beranak undur. Jadi orang situ tak memerhati. Saya berkeyakinan tak faham kisah rukun khutbah itu. Sepatutnya Tok Imam yang buat khutbah sendiri tu dia mesti alhamdulillah ada, ayat Quran ada, selawat ada, ittaqullah ada. Lepas tu doa khutbah kedua. Itu dia. Mesti nak ada. Maknanya rukun khutbah. Rukun khutbah mesti nak ada. Setidak-tidak sepotong ayat Quran mesti nak ada. Maknanya itulah dinamakan ilmu fiqh. Alhamdulillah mesti nak ada kedua-dua khutbah. Ittaqullah nak ada kedua-dua khutbah. Selawat nak ada kedua-dua khutbah. Kecuali ayat Quran salah satu daripada 2 khutbah. Dan doa muslimin muslimat itu dalam bentuk doa, makna mesti hendaklah dibaca kepada di khutbah yang kedua.
Itu rukun. Itu kita mengaji bab Jumaat, apa nama ni dalam kisah Jumaat, rukun-rukun khutbah. Itu dia. Jadi kalau kita cacat, iaitu dikatakan fusuk. Fusuk tu fasik, maknanya rosak. Di dalam amal ibadat kita tidak menepati rukun-rukunnya. Dan kejahatan-kejahatan. Kalau kita tak tahu hukum ni, mungkin boleh jadi kita terjerumus kepada kelemah kejahatan. Dan kufur. Dan jalan yang salah daripada yang sebenarnya. Memang jalan salah ataupun jalan tak betul, khususnya di dalam hukum akam. Jadi saya imbas kepada zaman kita kecil-kecil dulu, orang tua-tua dulu mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. 4 ilmu ni. Orang tua-tua dulu tak dapat tidak, sifat 20 cair dalam kepala. Cair dalam kepala. Nak contohkan arwah wan saya. Arwah wan saya kecil-kecil. Sifat 20 kitab lunas pengetahuan. Lunas pengetahuan tentu ada. Ada. Kelas tafakuh fiddi dulu, sekarang ni memang ada kitab lunas pengetahuan. Saya order dulu RM5 sebuah, ramai beli. Lepas tu saya mengajar di Masjid Pulau Tambun satu ketika dulu, khatam lunas pengetahuan itu. Kitab nipis 12 muka saja. Wan saya dulu main-main aja. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu ala. Qidam artinya sedia, lawannya baharu, mustahil Allah Ta'ala itu baharu, wajib Allah Ta'ala itu sedia, dalilnya baharu ala. Maknanya nak kabarkan kewujudan Allah itu mesti ada. Mata dia kira-kira. Sifat adapun sifat 20 itu terbahagi ia kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Makna nafsiyah 1 wujud, salbiyah seterusnya. Wujud, qidam, baqa, itu kitab. Maknanya asas ni. Lepas itu asas fiqh. Lepas itu tasawuf, akhlak, adab-adab. Lepas itu tajwid, hukum 5. Kita sebut hukum 5 tu hukum benda, tajwid. Mana? Hukum 5, tajwid. Izhar. Idgham bila gunah. Idgham bila gunah, idgham ma'al gunah, ikhfa, iqlab. Itu hukum 5. Asal. Maknanya kalau kita mengaji tajwid, hukum 5 tu kena masuk lah. Huruf ikhfa 15, huruf izhar 6, huruf idgham ma'al gunah 4, huruf idgham bila gunah 2, huruf iqlab 1. Huruf izhar alif, gha, ha, kha, ain, ha. Izhar. Idgham ma'al gunah ya, waw, mim, nun. Idgham bila gunah lam, ra. Iqlab ba. Selain daripada tu huruf ikhfa. Kita bila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf 15 itu, bacanya nak dengung. Berjumpa dengan huruf lam dan ra, bacanya tidak berdengung. Baca tidak tanpa dengung. Itu asasnya. Jadi oleh kerana itu kita tahu silap, salah, apa begitu begini, kemas. Kalau orang yang mengaji tauhid, dia tahu berkenaan dengan, kita kata sifat 20. Kalau orang mengaji fiqh, dia tahu berkenaan sedikit sebanyak rukun syarat, sah batal, sunat, makruh, haram. Dia tahu. Sebab basic. Basic. Contoh, kita mengaji ilmu fiqh. Kisah najis. Kisah najis. Tempat kita semelih lembu. Semelih lembu. Kenuri kahwin. Lepas itu, tiba-tiba air tak ada. Tiba-tiba air tak ada.
Air pahit tak ada. Melainkan air yang adanya, kita mengupasnya. Mengupasnya maknanya nak buat santai, nak kukuh kelapa. Banyaklah air nyoknya. Maka air nyok tu diletak dalam bekas besar. Itulah semata-mata air ada. Air ada. Jadi kita nak masak, dah potong-potong daging. Kalau orang mengaji fiqh, bagaimanakah hukumnya? Tolong jawab. Daging lembu tu. Nak masak ni? Boleh jawab? Ataupun yang tak keluar gambar nak jawab. Yang tak buka kamera kena jawab. Macam mana? Mana tindakan kita kalau kita mengaji fiqh? Macam mana? Usaha Tindakan dapatkan kita. air lah. Ya? Usaha dapatkan air untuk membasuh lagi lah. Usaha nak dapatkan air. Walaupun ada cadangan, kita basuh dengan air nyor ni tadi, air tak boleh. Air nyor ni bukan air mutlak. Itu nak hukum fiqh tu. Pengarang kita ni nak begitulah. Tak boleh air nyor. Air nyor ni bukan air mutlak. Air yang boleh buat bersuci begitu begini, maknanya air tu 5, 6, 7 kategori air yang disebut apa nama ni, air yang boleh dibuat bersuci. Ataupun jenis-jenis air mutlak, air musyamah, air mutaghayyir, air mutanajjih. Maknanya kategori tu air mutlak. Jadi apa nama ni, air selain daripada itu tak boleh walaupun dia suci. Kita akan membahaskan berkenaan dengan perkara itu. Itu kita nak faham apabila kita mengaji fiqh. Airnya boleh? Boleh. Kita nak kelas daging tu, boleh lah. Nak kelas daging supaya bau tak ada, lepas itu kita cucur pula dengan air mutlak. Itu kategori babun najasah yang berkenaan dengan najis. Mana? Kalau tak ada air betul-betul, macam mana? Kena cari lah. Makna air tak ada. Contohnya lembu tak bersemelih, kira semelih je. Mana boleh? Makan tu makan najis. Kena cari air je. Maka usaha kita mencari air. Tak boleh tak apalah. Tak boleh. Air tu pula maknanya kita nak mencuci daging ni, bukan semestinya daging tu sampai putih. Daging tu nak basuh, dicucur sahaja supaya air mutanajjih itu tak ada. Tak ada. Itu maksudnya di dalam kita mengaji fiqh. Contoh lain, lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang hajat. Tiba-tiba ada jemaah nak sembahyang hajat lepas asar. Apakah tindakan? Beritahu dia tak boleh sembahyang hajat dah. Tok Imam pula tak faham. Apa salahnya? Dia kata. Boleh. Jangan Apa salahnya? Jangan ikut. Jangan ikut. Kalau dia tak faham tu tak boleh ikut. Saya tak ada harus lah. Majoriti ahli parlimen dah begitu. Majoriti tak boleh. Majoriti yang salah tak boleh. Jadi oleh kerana itu awak nak sembahyang hajat tak boleh, haram sembahyang hajat ni. Gitu gini. Lepas asar tak boleh kita sembahyang sunat. Maka kita tak apa, saya tanggung dosa. Kita jangan ikut. Kita jangan ikut. Itu tuan-tuan, nampak tak pentingnya kita mengaji fiqh? Nampak? Ya betul. Berkait hukum hakam. Berkait hukum hakam, makna pengarang kitab pelita penuntut ni ataupun dia terjemahkan kepada pengarang kitab asal ni, daripada pengarang kitab asal ni, dia nak beritahu perihal pentingnya di dalam kita mengaji fiqh
untuk memahamkan kita tidak akan terjerumus kepada lembah haram, lembah kemurkaan Allah Ta'ala dalam konteks ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Jinayat ni payah, hukum hakam, apa nama ni, kehakiman. Muamalat serba sedikit kita tahu. Lepas tu munakahat serba sedikit kita tahu. Lepas itu ibadat apatah lagi mesti kita tahu di dalam ibadat yang kita nak laksanakan. Saya selalu contohkan dan kita bertemu. Mengambil air semayang di dalam cebok. Cebok tu gayung tu. Basuh muka situ. Basuh tangan situ. Koloh, ada koloh masjid. Dia ambil air koloh tu, basuh muka situ. Lepas tu dia curah. Lepas tu dia ambil lagi secebok lagi, dia basuh tangan dalam itu, tangan kanan. Lepas tu dia curah. Lepas tu secebok lagi, tangan kiri, dia curah. Lepas itu sapu kepala, curah. Sapu telinga, curah. Lepas tu basuh kaki. Ada yang keadaan begitu. Saya pernah tegur. Budak muda lah, kalau orang tua saya tak nak tegur ni. Mengakibatkan bahaya kita. Budak muda dalam lingkungan umur 20-an. Saya khabar, saya nak sembahyang Jumaat. Masjid tu kolok besar. Saya tengok budak pakai baju Melayu. Ingat lagu baju dia warna biru sepasar. Baju warna biru, seluar warna biru, lepas tu takedainya cebok tu warna biru juga, plastik. Saya khabar. Saya kata, adik minta maaf, apa nama ni, mengambil air semayang gini tak sah. Jadi air mustakmal. Kalau nak ambil cebok, ambil keluar ataupun boleh mengambil air semayang di dalam koloh ni, sebab air koloh ni banyak. Dia terkelik. Apa nama ni, mandang saya. Lepas tu saya belah lalu lah. Naik ke masjid, saya tengok sambil lalu di pada tingkap tu, rupanya dia dengar cakap saya, dia ambil dalam koloh. Dia ambil dalam koloh. Itu maksudnya di dalam arti kata perlunya kita apa nama ni, hukumnya di dalam kita mengaji ilmu fiqh. Maknanya di dalam ibadat kita seharian amat penting di dalam perkara-perkara tersebut. Jadi kita nak titik beratkan sangat ialah berkait dengan ibadat kita seharian. Berkait dengan ibadat seharian. Boleh faham? InsyaAllah. Dan bahawasanya dia nak memperkemahkan. Dan bahawasanya yang alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh ia akan mereka itu dengan iman dan taat, dan menyeru ia akan mereka itu beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan yang rahman. Itu dia. Jadi maknanya orang yang alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh mereka itu, maknanya masyarakat yang diberitahu berkenaan dengan iman, berkenaan dengan taat, lepas itu menyeru kepada jalan yang betul. Awak ni tak sah semayang kerana tak cukup rukun. Awak ni tak sah semayang kerana tak cukup syarat. Begitu. Maknanya orang yang alim fiqh. Maknanya kita memahami perkara-perkara yang disarankan di dalam agama kita. Sikit lagi. Dan tiada hasil daripada abid. Dan tidak ada hasil daripada abid.
abid tu beribadat. Tidak ada hasil daripada orang yang berbuat ibadat sesuatu daripada ini. Makna tak tahu ilmu fiqh sekalian kelakuan-kelakuan apabila ia abid beribadat, tidak alim, tidak tahu ilmu fiqh. Jadi tak tahu ilmu fiqh ini maksudnya tidak hasil perkara-perkara yang dia buat. Kena tahu. Jadi kita ni sedikit sebanyak kita tahu. Sedikit sebanyak kita tahu. Makna sah batal kita tahu, rukun kita tahu. Cumanya kita mengaji ni nak lebih mendalam. Nak lebih mendalam. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian. Sujud sahwi pernah dengar? Sujud sahwi pernah dengar? Pernah. Apakah, berapa perkarakah yang menyebabkan sujud sahwi? Lupa rakaat. Semayang. Tidak membaca kuno. Dah, itu isi-isi dia. Tak baca kuno, tak membaca tahiyat awal, isi-isi dia. Jadi maksudnya berapa perkara pokok yang disunatkan sujud sahwi? 7. Ada 6, ada 7, ada 8. Tak. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Gantung pada kitab. Berapakah yang menyebabkan sujud sahwi? Ada kitab 5, ada 5, kitab 6, ada kitab 7, ada kitab 8. 5, 6, 7, 8 tu sunat abaat. Sunat abaat. Jadi saya nak tanya sebab sujud sahwi. 4, Ustaz. 4. Sebutkan. Pertama? Tak ingat? Siapa boleh bantu? Tinggal Betul salah tempat satu tu. rukun. Ya? Tinggal sunat abaat. Tinggal sunat abaat. Dan sunat abaat tu 5, 6, 7, 8 tadi. Jadi pokoknya bila meninggalkan sunat abaat tu 5, 6, 7, 8 tu, maka sunat sujud sahwi. Itu yang pertama. Grup dia, kumpulan dia yang menyebabkan sujud sahwi itu. Pertama, betul. Yang kedua, Lebih Lupa bilangan rakaat. maknanya dia ni dia lebih rakaat ataupun kurang rakaat. lebih rakaat tu dalam grup mana? Grup mana? Rukun. Melebihkan makna mengerjakan rukun fi'li. Konflik. Lepas tu mengerjakan rukun fi'li dia sah ataupun terlebih apa-apa begini-begini. Itu dia katakan sunat sujud sahwi. Kalau rukun fi'li dia tak cukup, maka dia percukupkan, lepas itu sunat sujud sahwi. Itu kategori dia. Yang ketiga, Dia ragu-ragu. ragu-ragu tu masuk dalam itu. Dalam tu. Berkenaan dengan rukun fi'li. Yang ketiga? Yang ketiga. Tertinggal rukun. Tertinggal rukun. Tertinggal rukun solat. Tertinggal rukun solat itu masuk kisah itu. Makna ragu-ragu apa begitu begini. Kelompok itu. Membaca ayat di tempat salah. Apa nama ni pertama tadi? Pertama tadi meninggalkan sunat abaat sengaja ataupun tak sengaja. Lepas tu yang keduanya apa nama Tertinggal mengerjakan rukun fi'li ataupun sah apa begitu begini. Ya. Menambah apa begitu begini, tertambah. Yang ketiganya mengerja apa nama ni membuat ataupun tersalah di tempatnya.
baca subhana rabbiyal a'la, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, baca subhana rabbiyal a'la. Itu sunat juga sujud sahwi. Itu imbasnya. Panjang lebar. Di dalam kitab ni ada kisah sujud sahwi. Itu. Mana kita tahu. Mana imam. Imam. Dia nak sujud. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba dia nak sujud, dia sebut Sami Allahu liman hamidah sekali lagi. Sunat juga sujud sahwi. Ataupun dia baca, kita baca, ataupun kita baca. Biasanya hak kita sendirilah, tak dengar, imam tak dengar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika mana baca? Rukuk. Betul. Masa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiba-tiba kita semayang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi masa rukuk. Sunat juga sujud sahwi, bacaan yang bukan pada tempatnya. Itulah kategori yang dihuraikan panjang lagi, masuk geruk-geruknya 3 secara umumnya. 3 secara umumnya apabila kita melakukan perkara-perkara sedemikian, maka kita sunat sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi macam mana? Cacat. Solat cacat. 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 Apa nama ni? Kita tak sujud sahwi. Lepas itu dalam masalah sujud sahwi juga, Tok Imam dia tak membaca kunut. Kita pun ikut, dia tak membaca kunut. Lepas tu sembahyang subuh ataupun sembahyang witir Ramadan. Lepas itu Tok Imam pula dia tak sujud sahwi pula. Maka sunat bagi yang mengikut imam tu, setelah imam tu beri salam ke kanan, maka sunat dia salah ke kanan tu dah berpisah dah dengan dia. Imam tu dah habis dah sembahyang. Maka kita sujud sahwi kerana tak baca kunut tadi. Kerana tak baca kunut tadi, Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas itu kita terus sujud sahwi subhana man la yanam wa la yasu, subhana man la yanam wasu. Lepas tu rabbi firli, lepas tu subhana man la yanam wa la yasu. Lepas tu baru salah Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai begitu sekali. Baca dalam kitab dalam kitab Jawahirus Saniyah. Jawahirus Saniyah membahaskan kisah itu. Sampai gitu dituntut kita sujud sahwi. Jadi masalahnya membahaskan perkara ini di dalam ilmu fiqh. Di dalam kisah benda. Item benda. Rubung. Di dalam ibadat. Di dalam ibadat. Jadi kita adakah mengaji sampai setara itu dalam tajuk sujud sahwi? Tak ada. Sujud sahwi kita tahu subhana man la yanam wa la yasu tu bacaan tahu. Tetapi sebab-sebab yang disunatkan sujud sahwi boleh jadi. Boleh jadi kita tidak mendalami ataupun mengamati di dalam perkara ataupun tajuk berkenaan. Tak begitu? Tak sampai lagi dekat tu. Maknanya nak kabarkan pengarah ni dia meninggal lama dah. Meninggal lama dah. Kita baca kitab dia ni, penterjemah ni, Syekh apa nama ni, pelita penuntut ni,
Syekh Syafi'i. Syekh Muhammad Syafi'i. Lepas tu Syekh Zarnuji, hak Arab tu Zarnuji, menterjemahkan Jawi ni Syekh Muhammad Syafi'i Patani. Dia nak kalau kita mengajar ataupun kita membaca kitab ni, makna dia nak kabarkan peri pentingnya. Contoh tu sujud sahwi, saya membawa contoh. Bukan dia disebut dalam ni. Saya membawa contoh sujud sahwi, maknanya kita faham sujud sahwi. Sujud sahwi tu faham sujud 2 kali sebelum salah. Sujud 2 kali sebelum salah. Lepas tu bacanya subhanaman la yanamu ala yashu. Kita makruf daripada kecil kita tahu dah. Tetapi nak kabarkan peri pentingnya pengarang kitab kita ni, penterjemah dia ni Syekh Syafi'i, Syekh Zarnuji hak asal, nak kabarkan, nak menarik perhatian, nak bagi tahu kepada kita yang baca ni, lepas tu anak murid dia sebelum dia mengarang kitab ni, makna dia nak beritahu pentingnya ilmu fiqh. Kalau tidak mengaji ilmu fiqh, kita tidak dapat rahsia-rahsia yang berkait dengan syariat. Contoh tadi sujud sahwi. Sujud sahwi tu kita minta maaf cakapnya, kita dah taraddud. Kita dah terumbang-ambing. Sedangkan sujud sahwi ni dalam sembahyang, berlaku dalam sembahyang. Tak kiralah sembahyang Jumaat, tak kiralah sembahyang sunat, tak kiralah sembahyang qada, tak kiralah sembahyang fardu. Sembahyang sunat ada sujud sahwi juga. Bahan ke sembahyang tahiyatul masjid bedal 3. Maknanya kita merhati jam elektronik tu, lah kawan ni buat 3, bukannya sembahyang maghrib, sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid, maknanya bila nak azan masuk waktu kita sembahyang, maknanya azan tu dok lagi, kita masuk masjid nak sembahyang masjid, kita khayal lah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah tu bila lah 3 rakaat kita khabar dalam hati. Maka kita buat 3 tu, masuk rakaat yang ketiga, serta merta kita kena sujud. Tak ingat. Serta merta kita kena sujud. Lepas itu tahiyat, sujud sahwi, salam. Itu maksud peri pentingnya di dalam kita mengaji fiqh. Saya nak tanya sekali lagi, penting tak penting kita mengaji fiqh ni? Betul, Ustaz. Itulah hasrat berpuluh-puluh tahun pengarang ini. Dia mengajak kita supaya bila kita baca kitab dia ataupun bila guru membaca kitab kepada kita, nak khabar penting sangat ilmu fiqh. Jadi dengan ilmu fiqh itu kita faham, insya-Allah. Tu dia. Ustaz. Ya. Bila kita dah sedar kita dah buat kesalahan tadi sebelum kita nak sujud sahwi tu, perlukah kita nak qasadkan untuk lakukan sujud sahwi tu? Wajib. Kita lebih rakaat tadi, maknanya aku melebihi rakaat. Terus kita sujud maknanya kita duduk tahiyat. Bukannya sujud tambah rakaat lagi. Kita berdiri, lepas tu terus duduk tahiyat. Duduk tahiyat, kita baca tahiyat sampai habis, barulah kita sujud sahwi. Jadi perlu qasad berkenaan dengan sujud sahwi ni. Wajib berniat. Makna tidaklah aku sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Maknanya qasad kepada sujud sahwi. 1. Kita kena qasad juga sujud sejadah. Kalau tak qasad sujud sejadah, nak sujud sejadah, tak sah sembahyang. Kena qasad juga. Wahum la yastakbirun. Makna qasad, lepas ini kita dah tahu Tok Imam baca ayat sejadah, maka kita qasad nak sujud sejadah. Makna
Ya. Nak tanya ni berlaku lah ni. Bila dia tidak sampai ke ayat sujud, tapi dia terus sujud. Batal semayang. Betul lah tu. Sebabnya ada kita orang semua ulang dah ke, tapi ada yang tidak mengulang semayang. Tak tahu fiqh lah. Ketika bawa dia Tak mengaji fiqh. ada. Sayang semula sebab imam tadi tidak baca ayat kita sujud. Lepas tu ada orang bawa, dia kata kawan sambung ayat, dia kata. Awak imam ke dia imam? Tu dia kata, dia sambung ayat, kata tak tahulah kata, tapi saya semayang semula. Semula. Batal semayang tu, termasuklah dia batal juga. Tapi Dia ramai. yang membaca. Sebab ramai yang tak semayang semula. Saya kata dia baik semayang semula subuh. Allah. Ramai Itulah Saya bendanya. semayang. Saya kata orang kan, masuk ustaz ke lah. Saya kata, ustaz tak semayang subuh semula ke? Sebab imam tu tidak baca ayat sujud. Dia suruh sujud je ke apa. Lepas tu dia kata, aku sambung ada ayat. Dia kata. Itu berkait dengan masalah sujud sahwi. Ada soalan kita ni tadi, ada soalan kita, saudara kita, apa nama ni, solat jenazah sujud sahwi juga. Solat jenazah. Sedangkan solat jenazah itu tak ada sujud. Solat jenazah tu tak ada sujud. Macam mana? Dekat Lebih. pening tu. Makna solat jenazah berdiri saja. Rukun solat jenazah berapa rukun? Test sikit. Rukun solat jenazah. Kalau orang mengaji fiqh tahu. Mengaku tak Tak mengaku. ingat dah ustaz. Ada mesej dia kata 7. Saudara Hafizi. Dia kata 7. Betul lah. Rukun solat jenazah ada 7. Bermakna solat jenazah tak ada sujud. Tak ada sujud. Jadinya berlaku isu apa yang berkait dengan tersalah. Kebanyakannya melebihkan takbir. Melebihkan takbir. Jadi oleh kerana itu melebihkan takbir, saja dia buat lebih, batal lah sembahyang. Saja dia buat lebih. Takbir angkat, takbir 4 kali rukun dia. Saja dia buat lebih, batal lah sembahyang jenazah itu. Batal lah sembahyang jenazah itu. Tetapi jika dia tak sengaja, dia buat 5, jadi kita ni Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setakat itu mana? Tiba-tiba imam Allahu Akbar, confirm lah dia tu lupa ataupun gabrak. Jadi kita ni berhenti setakat itu. Bila imam beri salam, maka kita beri salam lah juga. Sah semayangnya. Tak ada sujud sahwi. Ada yang berlaku ada yang berlaku jadi imam, dia ni tak erti. Dia tak erti, belajar jugalah. Belajar keluar negara. Tapi tak pernah hayat semayang mayat. Tak pernah hayat semayang mayat. Lepas itu jemaah pula lentang pukar juga. Jadi dia terlebih 5. Terlebih 5. Jemaah khabar subhanallah. Bila subhanallah dia terus sujud sawi, maka batal lah. Ada berlaku ni. Dilipih berlaku. Dilipih berlaku. Orang belajar luar negeri ni, maknanya dia tak pernah 4-5 tahun duduk luar negeri, menengok orang mati pun tak pernah istilahnya. Jadi balik kampung, terus syekh ni suruh jadi imam, jangan buat pasal kita. Kalau berjampi tak apa, tak dengar.
Kalau berjampi tak apa, tak dengar. Jadi apa nama ni, bila dia sujud sahwi, kebetulan pula mayat tu jauh, bentang sejadah pula. Jangan bentang sejadah. Dia bentang sejadah hima tu. Satu je sejadah hima tu. Lain makmum. Jadi dia sujud sahwi. Makna orang itu hidup lagi sekarang ni. Saya pun kenal. Saya kenal, dia tua pada saya lah. Angkat tak dulu. Lepas itu apa nama ni, makmum subhanallah, yang sebut subhanallah ni lentar puka juga. Lentar puka. Lepas itu maknanya orang kampung itu juga dia ada lebih sikit, dia yang memberi salam, dia niat jadi imam. Dia niat jadi imam, maknanya dia menyebut kuat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang ramai orang ramai beri salam, dia nengoklah ke dia sujud sawi tu. Lepas tu dia memandang ke ramai ni, orang lain yang menjadi imam kedua ni, terus dia al-Fatihah, dia kata. Makna dia bangun daripada sujud sawi tu, masuk dalam sah, telinganya boleh tu apa nama, mengisap okok. Telinga merah. Merah menyala. Itulah akibatnya tak reti pekau. Jadi kita ni maksudnya di dalam situasi itu, nasib baik ada orang lebih, dia faham. Nasib baik ada orang lebih, dia faham, terus dia beri salam. Keadaan macam kita dulu ada di masjid mana? Masjid negara ke apa? Kecoh-kecoh masa itu. Ada masjid mana? Tak baca Fatihah tu. Tak ingat? Masjid besar. Masjid di Kuala Lumpur lah, tapi masjid lah. Masjid tak baca Fatihah. Imam tu terlupa satu ayat, tak baca Fatihah. Jadi tu imam tu ragu-ragu. Dia tak mengaji fiqh. Kalau dia mengaji fiqh, dia ragu-ragu, dia tak Masjid membaca. Puncak Alang, Ustaz. Puncak Alang ya? Hukumnya apa namanya? Tak sah tu. Tak sah. Itu kadang. Jadi kalau orang yang makmum pula, dia dengar tu imam tak baca Fatihah, tak langkah. Mana Malik Yaumiddin tak ada. Iyyaka na'budu. Tu imam makmum ni dia patutnya subhanallah Malik Yaumiddin. Dia sebut gitu. Kalau orang reti fiqh. Manakala tu imam terdengar, dia ulang balik. Lepas itu dia sunat sujud sahwi. Itu sebab rukun. Itu perkara-perkara yang berkenaan. Wallahu a'lam. Kita ni lanjut dah masanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Ahad insyaAllah, dan pada hari Jumaat ni kuliah apa nama Tuhfah insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والعاملين. Bising. Bising. Tutup dulu. Ni. Tutup mic. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Kita terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sepupu daripada Rawang. Ya, daripada Rabang. Jauh ni. Jauh. Dekat. Saudara. Lagi banyak pahala, lagi jauh banyak pahala. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Haji. Apa khabar Haji? Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Haji duduk mana tu je? Luar ke mana je? Ha? Haji duduk luar tu dah. Dah. Di rumah. Okey, Assalamualaikum tu. Terima kasih tu. Terima kasih banyak. Buku. Okey. Buku semua dapat dah? Dah dapat lah. Ada seorang lagi, Abang Li tak nampak. Abang Li Tanah Putih. Tak ada rasanya malam ni. Rasa macam tak ada ni. Ada. Apa pasal kau? Razali Muhammad. Razali Muhammad. Dia ada. Dia seorang je lah, tak ambil lagi. Nanti saya WhatsApp dah dia. Dia tak ambil lagi. Lain semua dah ambil lah. Ya. Ada yang order lagi? Ada. Berapa orang? Dalam 7 orang lagi. 7? Ramai juga ya. Yang tu dah dapur dah tu. Cuma dapur dah adik. Terlambat pesanan. Terlambat pesanan. Oh, 100. Ramai. Penuh 100 hari Ustaz. Ya? Penuh 100 hari. Jumaat. 100 penuh. Ya. Banyak kali dah penuh 100. 100 tu nak masuk tak lepas agak tu. Nak masuk tak lepas. Saudara Ustaz pun ada pada luar Sepupu di Rawang. Jauh molek tu. Dia banyak kali dah dia masuknya. Banyak kali. Ustaz nak tanya pasal zakat Ustaz. Ada orang mengatakan bahawa yang kalau kita nak bagi zakat, kita nak bayar sendiri, dia mesti bagi pada asnaf. Satu, orang miskin, lelaki miskin. Kedua, kalau contoh dia bagi fi sabilillah. Lepas tu dia kata kena bagi pula satu lagi, carilah macam mu'alaf ke. Dia, kalau kita bagi seorang di atas dua, dia kata seorang macam tak afdal lah. Betul ke? Betul. Betul kan? Maknanya
itu tertakluk kepada pemungut zakat. Pemungut zakat. Jadi oleh kerana itu maknanya kita sikit-sikit. Contohnya duit sikit, maknanya kita 100, contohnya RM25 lah. Maknanya kita RM25 tu maknanya kita bagi seorang saja kepada asnaf. Dia yang tak bolehnya kepada pemungut zakat. Dia mesti agihkan kepada sekurang-kurangnya tiga golongan asnaf. 3 golongan asnaf. Jadi oleh kerana itu zakat-zakat yang banyak-banyak berpuluh ribu, beratus ribu boleh bagi ke majlis agama, sebab majlis agama ni PKZ ni dia akan agihkan kepada 8 asnaf terus selalu. Gitu. Macam jadi kita ni macam zakat dapat zakat simpanan, kita nak bagi, kalau kita nak bagi sendiri kena cari 3 asnaf tu juga. Afdal lah. Afdal kan? Afdal. Tapi bukan maknanya tidak sah zakat. Afdal. Makna kategori, maknanya menyeluruhlah kepada asnaf tu. Tapi kita seseribu dua ni, maksudnya kita nak bagi kepada hak sikit-sikit ni, makna sikit-sikit sebanyak, makna apa nama ni, tak padan. Tak padan. Jadi kalau kita bagi kepada seseorang macam fi sabilillah, lepas sesok dia. Lepas sesok dia. Jadi lepas sesok dia. Tapi ada pula yang kata kalau fakir miskin tu, kita susah juga nak cari betul-betul fakir miskin lah. Miskin ni, kalau zaman sekarang ni mudah. Mana orang yang apa nama ni tak cukup pendapatan dia, musim-musim COVID ni banyak. Dia maknanya dia maknanya dia layak. Contohnya gaji sikit, lepas tu tak pergi bekerja apa begitu, banyak orang haji, orang susah. Jadi kita tak nampak maknanya orang susah. Kita alhamdulillah lah, kita setakat ini maknanya ni nisbahkan kepada masyarakat kita banyak orang susah. Contoh macam dia kerja kampung Ustaz, dia tukang kampung, isteri tak bekerja. Anak 4 sekolah. Dia rumah masa COVID, kalau sebulan lah tak kerja kampung, dia benda ni kerja dengan orang pula, tukar-tukar rumah kampung kan. Ya, itu putus pendapatan, mata pencarian. Gitu maknanya lebih afdal bagi begitu orang yang ketika ini susah. Boleh kita bagi, kalau kita bagi dia seorang dia? Boleh. Kalau bagi ke dia lepas sesok dia. Maknanya kalau contohnya RM100 nak bagi asnaf, nak bagi ke asnaf 8 berapa sangat, maknanya nak beli sekampik beras pun tak cukup ibaratnya. Jadi kalau kita bagi kepada dia lepas sesok dia, itu cantik. Maknanya zakat ni sah kepada asnaf. Sah kepada asnaf. Jangan bagi kepada bukan asnaf. Ataupun kepada organisasi tak boleh ya, institusi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia zakat ni sebenarnya bagi kepada anak kita pun boleh. Fi sabilillah, anak kita belajar. Belajar. Tapi kita kata bulan ini lega tak payah bayar, ayah nak beri zakat. Tak boleh. Dia tak boleh. Maknanya perbelanjaan kita bagi ke dia tu, bagi juga ke dia, lepas tu yang zakat tu beri lain. Tapi kita kena ada juga, kena maklum niat dia tak kita niat perlu. Niat aku mengeluarkan zakat. Aku mengeluarkan zakat. Tak banyak harta apa semua lah. Ya?
Bayar akad apa semua lah. Tidak wajib akad, dia wajib niat saja. Wajib niat mengeluarkan zakat. Zakat ni tak wajib berakad. Lepas itu maknanya kita memberi kepada asnah-asnah macam fi sabilillah. Budak-budak sekolah tu kita boleh bagi. Budak sekolah lebih-lebih lagi pada budak belajar agama. Pada belajar agama. Lepas itu pada Tok Bilal, Tok Siok, dia fi sabilillah tu. Maknanya kategori dia dapat fi sabilillah. Contohnya Tok Bidai kampung. Dia fi sabilillah, dia menolong orang begitu begini. Fi sabilillah. Banyak maknanya pecahan kepada kategori zakat tu. Bukanlah budak belajar, mana belajar universiti apa begitu begini. Tak. Kategorinya fi sabilillah. Makna kehidupan di jalan Allah. Di jalan Allah makna kita asnahkan zakat kita tu. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama je. Sama-sama je. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Minta dulu Ustaz ya, untuk dulu. Assalamualaikum.